Kiaskan dengan kehidupan kita ni, suruh mengaji, disuruh faham, suruh serapkan dalam amalan kita. Bukan tahu je tu guna kita belajar supaya jadi panduan. Itulah hakikat dia. Kita ni dalam pentadbiran Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Sekarang kita baik. Contohnya lah. Sekarang ni kita perasan baik. Bukan baik, perasaan baik. Sekarang kita perasan baik. Kalau Allah nak kita macam ni, buatlah ibadat begini begitu. Kalau Allah tak kehendak, Allah tarik balik nikmat taufik, jadi ahli maksiat. Tidak mustahil. Sebab tu jangan sombong bila tengok orang lain buat dosa maksiat. Doa kan, bukan ketawa kan, bukan ejek, bukan hina. Doa kan supaya mereka diberi taufik untuk jadi hamba yang taat kepada Allah. Macam tu kalau nak mengaji. Tujuan kita mengaji ni apa? Nak baiki lidah. Nak baiki lidah. Kalau sebelum ni mulut kita lancang, bila mengaji dia dah jadi baik lidah. Faham? Baru maknanya ilmu tu bermanfaat. Kalau tidak, tak ada manfaat. Tak guna maknanya. Penat. Buang masa. Buang masa. Mengaji, lidah kita tak baik-baik. Perangai kita tak berubah-ubah. Mengaji dah. Tahu dah. Faham dah. Tapi tak berubah perangai kita. Kalau dulu lidahnya jahat, masih jahat lagi. Kalau dulu hatinya busuk, busuk lagi hati. Jangan tidur. Jangan buat-buat tak dengar pula. Sebab tu betul dengan konsep kita. Niat kita itu betul kan. Kadang kita ni ngaji niat ni tak betul. Mana nak dapat? Niat pun salah dah. Tujuan pun salah dah. Macam mana Allah nak bagi? Waalaikumsalam. Kena dengan nada dia dah. Baik. Betulkan niat kita belajar tu. Bukan nak isi masa lapang, nak suka-suka, nak ikut laki. Takut laki pergi tempat lain, ikut. Bukan tu tujuan. Nak belajar, nak tahu, nak baiki amal. Tu niat kita belajar. Betulkan balik niat. Kalau tak ada berkat kita belajar. Nanti takut makin mengaji, makin Allah benci kita. Makin mengaji, makin Allah benci. Orang lain, dia tak beramal sebab dia tak tahu. Kita dah tahu. Allah dah bagi tahu. Allah dah pilih kita. Tapi masih perangai kita macam-macam tak pernah mengaji. Macam tak pernah tahu. Jadi apa faedah mengaji? Tak ada perubahan. Kalau dulu dia suami yang tak bertanggungjawab, bila dia belajar agama, dia dah usaha jadi suami yang bertanggungjawab. Kalau dulu dia isteri yang tidak taat pada suami, bila dia dah mengaji, dia dah berubah jadi isteri yang taat pada suami. Itu mengaji. Kalau dulu dia anak yang derhaka, biadab dengan mak bapak, bila dia mengaji, dia dah berubah jadi anak soleh, solehah dah. Boleh faham tak? Itu baru ada faedah menuntut ilmu. Baru ada perbezaan. Tidak sama je. Mengaji tapi mak bapak tengking-tengking, beliak-beliak mata, tinggi-tinggi suara. Dalam hati duk mengumpat-ngumpat mak ayah. Apa faedah kita belajar macam tu? Nak apa sebenarnya? Jadi jangan, biar kita tahu tujuan kita belajar tu. Supaya mengaji ni tak jadi benda suka-suka, seronok-seronok. Baik. InsyaAllah
Allah tahu niat kita belajar. Allah tahu dalam ramai-ramai ini contohnya ada yang ngaji niat bukan nak ubah. Allah tahu. Dengan kita boleh sorok, dengan kawan-kawan boleh sorok. Tapi dengan Allah kita tak boleh tipu niat kita belajar. Allah tahu. Allah tahu. Bila ada niat yang tak elok, Allah benci kita. Walaupun duduk mengaji. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu benda yang ada dalam hati. Tak kisahlah yang mengaji talaki, yang ngaji online sama je. 2 kali 5. 2 kali 5 je. Ngaji online, ngaji talaki sama je. Kena ada azam nak berusaha berubah jadi yang lebih baik. Hati kita makin baik, mulut kita makin baik, perangai kita makin baik. Baru ada faedah menuntut ilmu. Kalau jadi kawan, dah jadi kawan yang baik. Saling beradab, saling berakhlak, tidak mengumpat sesama, tidak mencari aib sesama. Itu baru orang mengaji. Ini mengaji tapi cari rahsia orang, korek rahsia orang, nak tahu cerita orang. Mengaji apa macam tu? Baik tak payah mengaji. Dah serupa perangai macam tak mengaji. Betul tak? Buang masa tak? Buang masa. Baik duduk rumah. InsyaAllah. Baik, jadi takluk qabdah namanya. Yakni selepas mati. Yang ni buat contoh mati. Mati makhluk dah? Hidup? Senang? Susah? Berbini? Berlaki? Bercerai? Semua makhluk sama kata. Apa yang tak ada lagi pada kita, kalau Allah nak bagi, adalah. Apa yang sedang ada pada kita, Allah nak cabut, Allah boleh cabut bila-bila masa. Taufik ni sekarang ni kita boleh belajar ni, taufik daripada Allah, pertolongan Allah. Ni Allah nak. Kalau Allah tak nak, Allah tarik balik. Tak ada taufik, tak ada pertolongan kita. Nak buat ibadat tak boleh dah. Bila tanpa taufik, mustahil kita boleh beribadat. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Sedar diri aku ni boleh begini sebab Allah tolong, semata-mata Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, aku tak boleh mengaji. Mulut aku tak boleh jadi baik, mata aku tak boleh jadi baik, hati aku tak boleh jadi baik. Ini semua pertolongan Allah. Allah boleh ambil balik nikmat ni, jadikan aku sejahat-jahat manusia boleh. Kena ingat macam tu. Barulah kita tak jadi sombong, berasa hebat, berasa baik daripada orang. Sebab semuanya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengaji dah faham, serapkan dalam diri kita kefahaman tu. Jangan di kitab je. Dan kitab kata mati, hidup, itu kat kitab. Samalah dalam hidup kita ni. Begitu. Jika mengendaki mengada pula. Kalau yang dah mati-mati tu, contoh saudara mara kita yang dah mati tu yang dah mati tu, yang dah jadi bangkai tu, terbusuk jadi bangkai tu, tulang-tulang pun tak ada tu, besok kita pun macam tu. Di dalam genggaman Allah Ta'ala juga tu. Jika mengendaki mengada dengan makna menghidup kembali. Kalau nak hidupkan balik nek moyang kita, orang-orang yang kita sayang yang dah mati tu, kalau Allah nak hidupkan balik, nescaya mengadakan, yakni menghidupkan dia orang yang dah mati. Balik kan tengok selipar banyak kat rumah itu. Siapa pula ni? Tadi pergi kelas tak ada orang. Tengok nenek moyang kita balik lah. Kita kata siapa ni masuk rumah aku tak beritahu. Wajar kau. Moyang kau lah ni. Aku tak ada hidupkan balik. Akal boleh terima tak? Allah kuasa tak nak buat macam tu? Maknanya akal boleh terima tak? Boleh. Tapi pada adatnya tidak berlaku. Pada hukum adat tak berlaku. Hukum kebiasaan tak berlaku. Tapi akal boleh terima kalau Allah nak buat macam tu. Tak payah nanti tiupan sangkakala yang kedua. Tak payah nanti kiamat Allah nak hidupkan balik segala yang mati-mati itu. Faham ke tidak ni? Itulah Allah Maha Kuasa.
Dia kalau nak buat, dia buat. Tak ada syarat. Ikut kehendak dia. Boleh. Kalau orang nak hidupkan yang mati-mati tu, orang nak hidupkan balik, boleh. Tak ada jadi masalah pada Allah. Tapi pada adatnya mustahil berlaku, tak ada lagi berlaku macam tu. Tak ada berlaku lagi. Tapi kalau berlaku, akal boleh terima tak? Boleh terima. Sebab semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Macam tu. Dan jika menghendaki mengakalkan mungkin dalam hal tiada selepas mati itu, kalau Allah Ta'ala tak nak hidupkan balik maksudnya, yang dah mati itu Allah tak nak hidupkan balik, maka dikekal akan dia di dalam hal tiada, tak hidup lah sampai bila-bila. Dah mati selama-lama. Yang tu namanya takluk qabdah. Ketujuhnya daripada 8, ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi maknanya tertunai. Hadis maknanya baharu tertunai. Baru jadi, baru Allah buat, baru Allah ciptakan, tu maksud tanjizi hadis. Tanjizi maknanya baru, tanjizi maknanya lulus, tanjizi maknanya tunai. Hadis maknanya baharu. Kawinkan dua tu, tanjizi hadis, tertunai baru. Pusingkan, baru tertunai, baru terjadi. Makna Allah baru buat. Allah baru buat benda tu. Baru tadi Allah jadikan. Baru tadi Allah jadikan. Itu tanjizi hadis. Baru tadi Allah hidupkan orang tu balik. Tanjizi hadis. Baru tadi Allah cabut nyawa dia. Tanjizi hadis. Yakni mengadakan pula, makna menciptakan pula, dengan maknanya menghidupkan kembali kemudian daripada mati. Jadi Tok Guru ni dia buat contoh hidup mati supaya kita ni ingat mati banyak. Dia boleh dia nak buat contoh lain, tapi buat contoh mati tu lagi bagus, sebab kita ni jarang ingat mati. Kita ni nak ingat hidup aja. Sebab apa? Sebab apa kita nak ingat hidup aja? Belum puas enjoy. Kalau yang kaki berjalan, belum puas berjalan. Kalau yang kaki makan, belum puas makan. Kalau jenis yang kumpul getah, belum puas kumpul getah lagi. Kalau yang jenis kerja pangkat jawatan, belum cukup lagi pangkat tu, nak lagi tinggi lagi. Sebab tu kita ni tak ada nak ingat mati. Sebab ingat mati itu memutuskan segala kelazatan, kenikmatan dunia. Mati semua tinggal aja. Kulit kita pun kita akan tinggal mati. Sebab tu orang tak nak ingat mati. Kita ni jenis kaki dunia, cinta dunia. Dunia sampai dalam hati kita, sebab tu kita berat nak mati. Orang yang cinta akhirat, dia rindukan mati tu. Dia rindukan mati. Itu orang cinta akhirat. Rindu nak balik kampung asal yang kekal. Sebab situ ada kebaikan yang selama-lamanya. Kita kaki dunia, sebab tu kita berat nak tinggalkan dunia. Dalam hati kita ada dunia. Cinta dunia mana? Cintakan dunia. Cintakan dunia. Wajib kena buang. Dalam hati jangan ada simpan. Kalau tuan-tuan perempuan ada harta kekayaan pangkat jawatan, letak kat tangan, jangan simpan dalam hati. Hati ni bukan tempat dia. Hati ni tempat Allah, tempat akhirat. Kalau kaya ke apa, kat tangan, jangan simpan dalam hati. Nanti berat nak buang. Orang yang makin orang yang banyak nikmat dunia dan benda tu semua dalam hati, matinya lagi perit. Matinya lagi seksa. Seksa nak tinggalkan. Sekarang ni apa yang kita ada sekarang? Pangkat, jawatan, kenderaan, bisikal tua, apa lagi? Kereta buruk, apa lagi? Rumah, apa lagi? Sekarang ni ada orang ugut kita. Dia suruh kita serahkan semua.
Kejap lagi dia ugut kita, dia suruh kita serahkan semua yang kita ada. Macam mana rasa? Nak bagi tak? Nak bagi tak? Bagi. Hati macam mana? Hati seronok. Ye bagi, ye bagi. Ha? Terpaksa lah. Pedih tak hati? Sakit tak? Macam tu nak mati besok. Nak mati besok macam tu lah. Nak mati besok macam tu lah. Kita tahulah nak mati lah. Terpaksa lepaskan semua yang ada. Sama je cerita ni. Sekarang ni kalau ada orang letak pisau kat batang leher kita, suruh serahkan semua, kita tak nak serahkan sebab kita sayang. Tapi terpaksa lah. Terpaksa bagi sebab takut mati nanti kan. Serahkan semua dalam keadaan hati tak rela. Betul? Nak mati esok macam tu lah. Sama je cerita. Jadi bagi orang yang banyak harta kekayaan, lagilah perit bagi dia nak lepaskan. Bagi orang yang tak ada apa-apa, perit lah juga, tapi dah tak sama lah macam orang yang banyak tadi. Faham? Bila dunia tu tadi kita rasa dia benda tu sangat bernilai, kita nak buang dia, pedih, perit. Tapi kalau macam yang nama dunia tu tadi tak ada nilai pun pada diri kita, macam kertas tisu ni, orang nak rampas, kita heran tak? Ambil lah, tak ada apa pun. Macam tu. Jadi orang yang tak cintakan dunia, matinya kurang sikit azab. Sebab dia tak perit nak melepaskan. Sebab pada dia benda ni tak ada apa. Tapi bila kita jadikan kertas tisu ni kekasih kita, makna kita nak lepaskan tu sangat-sangat pedih. Boleh faham tak kiasan tu? Macam tu. Sebab tu dunia ni jangan simpan dalam hati. Apa pun kat tangan. Dalam hati ni kena cintakan ibadat, cintakan akhirat, cintakan ibadat. Yang nama harta, kekayaan, pangkat, nama baik gini gitu tu, itu tak kat luar je. Macam tu lah ulama buat perbandingan. Macam gini, kita seorang ni dia orang kaya, dia ada macam-macam. Tiba-tiba dalam perjalanan dia bertemu dengan penjahat. Lanun jumpa lanun. Lalu lanun ni tangkap dia. Lanun ni berlasah dia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Berlasah secukup-cukup. Dicincang-cincangnya dengan pedang, tuan-tuan. Kemudian apa yang dia ada tadi dirampas oleh lanun tadi. Jadi dua azab yang dia rasa. Yang pertama azab tubuh dia dicincang-cincang tadi. Yang kedua azab nak melepaskan tanpa rela anak bini dia, pangkat jawatan dia, semua kena. Itu ulama buat perumpamaan. Tu kita nak mati besoknya. Satunya sakit tubuh kita ni waktu roh tu cabut. Yang kedua hati sakit. Sebab kita terpaksa lepaskan tu tanpa rela kita. Tinggalkan anak, tinggalkan bini, tinggalkan laki, tinggalkan kawan, tinggalkan semua. Itulah dia. Tunggulah sampai giliran kita situ. Tunggulah sampai giliran kita alami benda. Sekarang ni kita dengar, esok lusa kita rasa sedih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati semua. Sebab tu tak payah gaduh pasal dunia. Tak payah nak bergaduh pasal dunia. Kau nak ambil? Ambil lah. Kau nak rebut lah. Tak ada heran. Hati tinggal semua. Tapi kita cakap kat mulut je lah. Cakap ni macam tasawuf lah. Tapi hati ni bukan main lagi. Tapi tak mustahil. Usaha minta tolong dengan Allah. Minta Allah jadikan hati kita hati yang baik. Kemudian yang ketujuh takluk tanjil habis. Yang ke-8 ta'alluq qabdah pula. Qabdah pula makna qabdah juga. Berapa banyak dah qabdah tu?
Betul 3. Ini yang keempat lah dah. Yang keempat dah. Takluk qadha pula dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Makna besok bila kita dah Allah hidupkan balik ikut janji Allah tu, hari kiamat tu besok Allah hidupkan kita balik. Bila kita dah Allah hidupkan balik itu, terima hisab daripada Allah, pengadilan daripada Allah. Kemudian bila dah dapat keputusan yang berjaya, duduklah syurga dengan kesenangan selama-lamanya. Yang neraka, yang gagal, yang maksiat, duduk dalam neraka, diazab oleh Allah. Jadi dalam keadaan tu tak mati lagi tu. Sebab hidup dah waktu tu hidup dah. Yang syurga-syurga, yang neraka-neraka. Dalam keadaan sedang-sedang hidup tu, dalam syurga neraka tu, tu maksud dia. Jika menghendaki ia Allah meniadakan pula. Kalau nak cabut nyawa balik, boleh. Yang sedang berseronok dalam syurga tu, kalau nak mati kan boleh. Sebab dalam genggaman Allah, yang kita ni makhluk ni, hamba ni, alam ni sentiasa di dalam rintahan Tuhan. Tak ada seorang pun yang boleh lepas, boleh lari, boleh kecualikan dirinya daripada ditadbir oleh Allah. Tak ada seorang pun tak boleh. Seorang pun tak boleh. Hatta setan, jin, iblis pun sama juga, sama je. Tak boleh lari daripada pentadbiran Allah. Maka dalam keadaan dah duduk hidup besok selepas daripada mati tu, kalau Allah nak matikan balik, akal boleh terima maknanya. Akal boleh terima. Tapi tilik janji Allah, tilik kepada apa yang Allah janji tak berlaku. Sebab Allah janji dah nak mengekalkan hidup kita besok. Lepas mati kekal hidup dah. Tak ada jumpa dah lagi yang nama mati tu. Mati sekali je. Lepas mati ni yang kita nak adab petanggarang ni, mati kita petanggang tu. Apa tu tak ada dah mati dah. Bila Allah hidupkan balik besok, tak jumpa dah yang nama mati. Itu ikut janji Allah Ta'ala. Tapi ikut akal, kalau Allah nak matikan penduduk syurga, boleh. Apa ada masalah ni? Yang dalam neraka tu, Allah nak matikan dia. Sebab dalam neraka tu tak mati. Bakar hidup-hidup. Masak gentung macam mana, hangus macam mana pun tak mati dia nak. Siapa nak boleh lah. Siapa nak jadi agam, tak mati-mati jadi agam, boleh. Buat sebab ni. Buat sebab dia dapatlah. Jadi anak derhaka, tak sembahyang, derhaka suami, dapatlah tu. Tunggulah masa dia. Allah janji kan, Allah tak mungkir kita nak yang mana, pilihlah. Allah dah bagi kita akal. Lain Allah tak bagi kita akal, kita tak boleh buat pilihan. Tak tahu mana selamat, mana yang tak selamat. Ni kita Allah dah bagi akal dah. Pilihlah mana yang menyenangkan kita. Nak duduk dalam api, hidup dalam api ke nak hidup dalam syurga, dalam nikmat tu? Pilihlah. Kita bukan orang gila, Allah nak bagi akal tak? Bakar, masak, duduk dalam api ni, kita duduk dalam aircon, duduk dalam api, na'udzubillah. Bayangkan bilik ni penuh dengan api. Bayangkan dalam bilik ni penuh dengan api yang paling panas ni. Tak mati di dalam ni. Macam kes apa dulu, wal'iyadzabillah, budak-budak tahfiz ni, terbakar dalam tu. Macam mana azab ni? Macam manalah azab. Tapi orang-orang hebat-hebat ni lain. Zahirnya nampak azab, tapi sebenarnya Allah selamatkan dah roh-roh mereka tu. Sebab orang baik-baik ni bila dia nak mati tu, Allah tunjukkan dah dia syurga tempat dia. Bila dia nampak syurga tu, kata ulama, hilang dah rasa sakit mati tu. Terbius dengan nampaknya syurga tu. Ni duduk dalam bilik ni terbakar, tak mati-mati. Jom kita bayangkan macam mana pedihnya, macam mana azabnya, macam mana sakit. Besok dan neraka macam tu. Sampai bila? Berapa minit? Selama-lamanya tak keluar dah, duduk dah dalam api tu, meraung, tak tahu nak cakap.
tak tertanggung. Sebab tu Allah suruh kita ni jadi hamba yang taat kepada Allah. Jangan ikutkan nafsu, jangan ikut emosi, jangan ikut bisikan syaitan. Sebab supaya kita terselamat daripada azab yang memang kita takkan tertanggung. Allah Maha Adil. Allah bukan nak mengazab kita tanpa Allah memberi peringatan. Allah dah bagi peringatan. Betul? Sebab tu Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum yang tidak diutuskan Rasul. Sebab mereka tak tahu halal haram. Mereka tak tahu halal haram. Mereka tak tahu buat begini tak boleh, cakap begitu tak boleh. Mereka tak tahu sebab tidak ada utusan Allah yang mendidik, mengajar, memberitahu mereka. Kita ni dah tahu. Bila kita ni dah tahu, maknanya kalau tak ikut apa yang Allah suruh, tak jauhkan apa yang Allah larang zahir batin, kita akan diazab oleh Allah dengan keadilan Allah. Allah adil. Dia dah bagi tahu jangan buat macam ni, nanti kalau buat begini gini. Kita tak peduli. Itu salah kita ya. Pilihlah. Pilih. Balik ke orang celup. Buka dapur gas tu, tak jari kita. Letak jari kita. Sekejap tengok berapa saat boleh tahan. Kalau nak try lah, rasa-rasa macam boleh tahan azab neraka tu, cuba lah buka dapur gas tu, nyalakan sebelum goreng ikan ke, sebelum masak lauk ke, masak lemak tu letak jari kita sekejap, tengok berapa second boleh tahan. Apa tu, pekapkan muka kita sekali situ, pekapkan muka kita kat situ, buka api yang paling besar tu, tak payah besar, yang paling kecil pun tak apa, rapatkan muka kita dekat dapur gas tu. Itu sikit, tak ada apa-apa pun tu, sejuk sangat kalau nak disebah dengan api neraka Allah. Tu kita tengok kalau dekat kilang-kilang besi tu, yang lebu besi tu, tu minum, minta sikit secawan. Tolong tuang sikit dalam mulut saya ni, rasa dah harga lah, tolong tuang sikit, nak tengok berderai tak berderai badan kita. Itulah dia minuman dalam neraka besok. Jaga mulut kita, faham? Jaga mulut kita. Dia kena ingat azab-azab Allah tu, kena selalu ingat. Ulama pesan dah, cara nak baiki hati, nak lembutkan hati, kena selalu ingat azab Allah tu. InsyaAllah hati kita jadi baik, insyaAllah. Ni kita tak nak ingat. Hindustan kita ingat, Korea yang kita ingat. Ingatkan azab Allah Ta'ala, baru hati kita insyaAllah jadi lembut. Kalau tak keras hati, ingat azab Allah. Dan rasa takut, ya Allah, tak berani. Tak berani dah. Tak berani, ya Allah, tak berani, tak kuat. Ya Allah, sabarlah sementara atas dunia. Kalau tak sabar, kita usaha minta Allah bagi taufik pertolongan kepada kita. Tidak mustahil. Jangan ikutkan nafsu dan syaitan yang memang nak mengajak kita terjun dalam neraka. Setan nafsu ni dia memang nak ajak kita masuk neraka. Sebab tu dia kempen kita. Jangan semayang, jangan tutup aurat, jangan taat suami, jangan hormat mak bapak. Mengumpatlah, jadilah batu api neraka, cerita hal orang. Sebab tu semua benda tu jadi asbab kita terjun dengan dia dalam neraka besok. Ikutkan memang confirm terjun dah dalam neraka sekali dengan setan-setan tu. Kita akan ditambat dengan syaitan-syaitan tu waktu nak terjun dalam neraka besok. Ditambat dengan setan-setan. Sebab atas dunia kita jadi hamba syaitan. Ikut perintah dia. Allah Ta'ala kata jangan menyembah syaitan. Jangan jadi hamba syaitan. Apa maksud hamba syaitan? Turutkan kehendak dia. Syaitan bisik macam ni, ikutkan. Syaitan bisik macam tu, turutkan. Syaitan bisik macam tu, turutkan. Tak ada nak lawan. Itu nama jadi hamba syaitan. Na'udzubillah. Kita nak jadi hamba Allah. Kita nak jadi hamba Allah. Sekejap je hidup ni, sabarlah.
Sabar-sabar dengan kesusahan tu. Sekejap je. Lepas ni jumpa kesenangan yang tak berkesudahan. Lepas ni pada sekejap je dunia ni. Bukan lama pun. Sabar. Jangan kita buat hidup atas dunia ni macam hidup yang kekal. Macam tak mati seolah-olah. Kalau benda tu hilang dalam tangan kita, seolah-olah tak akan jumpa dah sampai bila dah. Kalau kesenangan tu hilang atas dunia ni, untuk kita rasa macam dah tak akan jumpa dah kesenangan. Dah. Senang ke, susah ke atas dunia ni, semua akan berakhir. Ingat tu. Kesenangan yang kita miliki akan berakhir. Kesusahan yang kita miliki pun akan berakhir dunia. Tapi kalau akhirat besok, kesenangan yang dimiliki takkan hilang dah. Kesusahan yang dirasa takkan hilang dah. Itu akhirat. Dunia ni senang macam mana pun ada kesudahan dia. Tengok tu gaji-gaji berapa ramai gaji mati dah. Betul? Dah mana pergi kesenangan dia? Tengok orang fakir miskin, banyak orang fakir miskin. Mati dah, habis dah cerita miskin dia. Betul? Sesedara kita kat negara-negara yang kebuluran, tengok banyak mati dah. Dia habis dah cerita kesusahan dia. Habis dah cerita kebuluran dia. Habis dah cerita kemiskinan dia. Habis dah cerita, tutup dah cerita. Jadi jangan kita ingat dunia ni kekal dah. Tak kekal pun. Jadi bawa sabar, awak sabar. Pujuk hati kita, sabarlah wahai hati. Sekejap lagi kita nak berpindah ke alam barzakh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabarlah, tak apalah, susah sekejap. Pujuk hati kita tu. Kita ni tak nak pujuk. Ikutkan. Habis. Kemudian jadi takluk qadha pula dengan maknanya mungkin selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Jika menghendaki ia, ya Allah akan meniadakan pula, maka meniada. Ya Allah akan dia, dan jika menghendaki ya Allah mengekalkan dia dalam hal selepas hidup kembali itu, maka dikekalkan dia atas hal yang itulah seperti yang Allah janji gitulah. Besok yang dah masuk syurga, duduklah dalam syurga tu, kekal lah, seronok lah dalam. Bukan main seronok dah tu tuan-tuan. Tak ada orang pakai macam ni. Ini apa barang kita pakai? Gabun, biji mata. Dalam syurga tak ada ciri-ciri mata. Sehat semua. Sehat semua, sempurna semua. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku. Tak ada tempat nak condemn, nak komen. Puas hati semuanya. Itu syurga. Dari hujung rambut sampai hujung kuku kaki, puas hati semua. Tak ada tempat nak condemn, komen tak ada. Semua seronok. Daripada hujung kuku, hujung rambut sampai hujung kuku, seronok semua. Cantik semua, lawa semua, indah semua, sempurna. Itu syurga. Itu besok Allah jadikan macam tu. Nampak tak? Tak ada yang menyakitkan, tak ada yang menyedihkan, tak ada perkataan. Semua baik-baik. Semua baik-baik. Perkataan-perkataan ahli syurga itu semua indah-indah, baik-baik, menggembirakan, menyeronokkan. Yang nama dunia ni memang perkataannya menyakitkan hati. Memang dah nama dunia. Sebab tu sabarlah, sekejap je ni telinga kita dengar mulut-mulut jahat ni. Mulut-mulut jahat ni sekejap je. Akan berakhir. Akan berakhir. Sama ada kita mati dulu ataupun yang mulut jahat tu mati dulu. Dia dalam dua. Si silap mati serentak. Dah. Biasa si A kata si B. Lepas tu si B kata si A. Kadang-kadang si A mati dulu, kadang si B mati dulu. Kadang-kadang mati serentak, bertembung. Boom, dua-dua mati. Kebetulan, kemalangan. Kebetulan kemalangan. Si A dengan si B. Dah memang kena tu. Nampak tak? Dalam syurga dah perkataan baik-baik, indah-indah, senang hati, seronok. Tak ada yang tak nikmat lah dalam tu. Duduk pun seronok dalam syurga tu.
Dan syurga tu duduk pun nikmat. Duduk nikmat, berdiri nikmat, berjalan nikmat, memandang nikmat, mendengar nikmat. Semua lah. Tak ada lengur, tak ada ngantuk, tak ada sengal, tak ada sesemut, tak ada ulau-ulau, tak ada kebas-kebas, tak ada bisa-bisa. Penuh dengan nikmat. Dalam syurga besok. Nak tak? Dah mau je. Patut pun. Nak tak? Nah. Tak ada semangat. Kena semangat lah. Barulah. Nak tak syurga tu? Nak duit tak kat luar tu? Hei! Nak! Sebab benda nampak syurga ni kan tak nampak. Kan kita rabun. Mata hati kita tu rabun. Sebab tu lah tak berasa tertarik bila cerita syurga tu. Nak duit tak? Oi, nak! Nak syurga tak? Beza sebab mata kita rabun, mata hati kita rabun. Buat amal soleh, baiki hati. Baiki hati lah. Bila lagi nak duduk tempat syurga tu, bukan main nikmat lazat. Jadi raja, jadi sultan ni, semua ni besok jadi sultan. Permaidani pula dah. Bukan jadi permaidani, permaisuri. Permaidani pula dah. Buat apa jadi permaidani? Jadi permaisuri. Yang pocik-pocik ni jadi raja-raja. Yang moci-moci ni jadi permaisuri. Masya Allah. Lebih dahsyat daripada raja dan permaisuri dunia ni lagi Allah bagi. Pakaian-pakaian ni, Masya Allah, 40 lapis. Tapi nipis. Lebih ringan daripada pakaian yang kita pakai. Pakaian penduduk syurga tu besok. 40 lapis tapi lebih nipis. Lebih ringan daripada pakaian yang sedang kita pakai. Dengan perhiasannya, batu-batu permata, emas peraknya. Pakai mahkota masing-masing, semua ada mahkota besok. Masing-masing ada khadam-khadam yang Allah bagi. Ada tukang khidmat. Duduk je raja. Duduk. Kursi bukan macam ni. Emas perak je barang lalu. Emas perak, intan, belian. Tu je syurga tu dalam tu. Tak ada nama tanah macam tu, tak ada. Tanah, debu, pasir tak ada. Bumi-buminya daripada emas perak, pohon-pohonnya daripada intan berlian. Duduk dalam bangunan yang dijadikan daripada batu permata. Ada tukang-tukang khadam yang datang. Nak makan apa? Datang makanan tu sendiri. Nak kena semayang? Tak payah. Nak kena sabar? Tak payah sabar. Dalam syurga tak ada sabar. Sabar ni dekat dunia. Dalam syurga nak sabar apa? Tempat nikmat je. Duduklah ratah nikmat. Pagi petang siang malam tunggang terbalik, ikutlah. Seluah-luah langit bumi Allah bagi. Jadi apa sangatlah dunia nak banding dengan syurga. Yang kita sampai bergaduh, sampai bercekau, sampai apa tu. Jangan. Biar orang nak bergaduh pasal dunia ni, biar kita jangan. Faham tak? InsyaAllah. Yakin sungguh-sungguh. Tak apalah, kita orang-orang lemah-lemah iman ni, doa ni kena ceritalah pasal syurga. Barulah berasa berahi nak jadi orang baik. Tu cara dia. Nak memberahikan nafsu kita yang tak nak jadi orang baik ni, kena ingatkan syurga, nikmat-nikmat. Jadi baru rasa berahi nak jadi baik. Tak berahi, semangat. Kalau tak cerita pasal syurga kan, apa bedah kalau aku jadi pemaaf? Apa bedah aku jadi orang baik? Apa bedah kalau aku sangka baik? Apa bedah tu? Ingatkan orang-orang macam kita ni, kena ingatkan nikmat-nikmat syurga tu. Nisbah kita ni orang awam,
Barulah rasa semangat nak jadi orang yang hati bersih, nak jadi pemaaf, nak jadi orang yang beradab, berakhlak. Sebab harapkan balasan baik daripada Allah. Janganlah tiru orang-orang yang dah dewasa tu, dia orang tak pandang dah syurga, faham? Jangan, kita tak payah ikut dia orang tu dah memang level dia. Kita ni baru lagi, umur je dah tua. Tapi dalam beribadat, budak-budak lah. Jadi ingatkan syurga tu. Baru rasa nak jadi orang yang mulutnya baik, matanya baik, telinganya baik. InsyaAllah. Macam tu. Jangan kata tak boleh. Boleh. Sabar. Tak ada ni sekejap. Semua masalah akan berakhir bila datangnya mati. Mim alif ta ya, mati. Kita akan mati. Inilah 8 ta'alluq bagi kudrat atas jalan tafsir. Dan mengetahui segala ta'alluq yang tersebut itu tidak wajib. Tak wajib tahu 88 tu. Kalau tak tahu maknanya takluk qabdah apa tadi tu, tanjizi hadiah apa benda tu tadi, kalau tak tahu tak dosa pun. Tapi walaupun kata tak wajib, tapi mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Tapi bagi orang yang dah tahu, terbaik. Sebab dia akan sedar yang diri dia itu sentiasa dalam genggaman Allah. Jangan sombong. Baru dia tahu aku ni rupa ni kok mana-mana pun dalam pentadbiran Allah rupanya. Aku ingatkan bila Allah jadikan kita tu mandai-mandai, kita nak ikut suka hati kita. Rupanya dah. Walaupun kita nak ni, tapi kalau Allah tak nak, tak je dapat kita. Sebab kita ni dalam pentadbiran Allah takkan ikut kehendak kita. Kita kena ikut kehendak Allah. Kena ingat tu, kena yakin tu, Allah takkan ikut kehendak kita. Kita yang nak kena ikut akur dengan apa yang Allah Kalau tak akur, Allah benci kita. Kalau kita tak akur dengan apa yang Allah atur dalam hidup kita, Allah benci kita. Allah benci kita. Sebab apa? Kita ni hamba yang merasakan kita ni lebih pandai daripada Allah dalam mengatur sesuatu. Sebab tu Allah benci dia. Sebab tu jangan. Orang yang benci dengan qada qadar Allah, Allah lagi benci kepada dia. Na'udzubillah min zalik. Kena wajib redha dengan qada dan qadar Allah. Haram tidak terima takdir. Siapa tak boleh terima takdir, hukumnya haram, dosa. Kena terima. Itulah hamba. Kok mana-mana pun, ya Allah, aku pasrah, ya Allah, kau lebih tahu. Faham tak? Kau lagi tahu, ya Allah. Aku ni tak tahu. Yang aku tahu ni nak sedap, itu je yang aku tahu. Sebab tu kadang-kadang kita kata benda tu tak elok, tapi rupa-rupanya asbab benda tu kita jadi elok di sisi Allah. Nafsu kita memang ada, tak bagus benda ni, tak elok benda ni, tak suka benda ni. Nafsu kita memang dah terbiat. Nafsu ni disuka senang-senang, sedap-sedap, seronok-seronok, tu nafsu. Jadi ada kala Allah bagi kita ni benda-benda yang nafsu tak suka, nafsu kita tak nak benda tu, tapi jadi dalam hidup kita. Memang kita benci benda tu, tapi rupa-rupanya asbab benda tu kita jadi dekat dengan Allah. Dah kita kata nak jadi kekasih Allah. Dah kita minta, ya Allah jadikanlah aku kekasih Engkau, ya Allah sayangilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah. Kita faham tak apa yang kita minta ni? Ni masalahnya sekarang ni, kita pun tak faham apa yang kita minta. Dan kita tak faham cara Allah Ta'ala kasih kepada hamba. Kita tak faham. Kita salah faham. Yang kita faham, cara Allah kasih kepada hamba,
macam hamba kasih sesama hamba. Macam mana kalau makhluk sayang sesama makhluk, dia buat macam mana? Dia layankan semua, betul? Dia layankan semua. Tu sayang makhluk sama makhluk. Habis jom pergi pasar malam, jom. Habis pasar malam kita singgah makan, beres. Habis tu kedai rumah buka depan tu kita singgah, boleh. Turut kan semua sampai jahanam. Faham? Tu kasih makhluk sama makhluknya tu. Allah kasih dengan makhluk kan macam tu. Yang kita tak nak tu Allah bagi. Ingat tu. Sayang Allah pada makhluk tak sama makhluk sayang sesama makhluk. Kita kalau sayang sesama kita manusia makhluk ni, kita akan bagi benda baik, bagi benda sedap, bagi benda yang menyenangkan, yang menyeronokkan. Itu sayang sama makhluk. Tapi bila Allah dah sayang pada makhluk dia, pada hamba dia, Allah akan bagi benda yang dia tak nak, yang benda dia tak mau. Tapi kita tak faham masalahnya sekarang ni. Allah dah bagi dah, Allah sedang bagi dah benda tu. Tapi oleh kerana kita tak faham yang Allah Ta'ala sedang bagi benda-benda yang menjadi asbab Allah sayang kita, kita merungut dengan apa yang Allah bagi. Kenapa ya Allah aku bagi aku macam ni? Kenapa? Bukan kau minta ke? Bukan kau ke yang minta nak jadi kekasih Allah? Allah sedang bagilah ni ujian, cabaran supaya kau sabar. Bila kau sabar, Allah kasih, Allah redha, Allah ampunkan dosa. Tu masalah kita ni, tak tahu, tak faham. Nak Allah kasih tapi tak faham apa maksud Allah kasih, macam mana bila Allah kasih dengan hamba. Tengok Fir'aun tu, tengok Namrud tu, tengok Qarun tu. Kekasih Allah ke musuh Allah? Tengok, Allah boleh bagi kita semua, tapi nak harap Allah kasih, jangan. Allah boleh bagi, nak apa? Allah boleh bagi. Nak jadi senang, nak gini, tak ada orang buat masalah dengan kita, boleh. Allah boleh buat benda macam tu, tak ada hal. Tapi jangan harapkan redha Allah, jangan harap. Memang kau takkan dapat benda tu. Sebab cara Allah sayang dengan hamba, tengok macam mana para Nabi, para Rasul, awliya ilahi solihin. Itulah cara Allah sayang mereka. Ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian, demi ujian. Kita nak jadi kekasih Allah tapi nak duduk relax goyang kaki. Nama dah? Faham ke tidak ni? Dah nak jadi kekasih Allah ke nak jadi musuh Allah? Jadi kena kena sabar. Jangan tidur, jangan buat-buat tak dengar weh. Kena sangka baik dengan Allah. Ingat dalam hati Allah sedang sayang aku, faham? Kenapa ya Allah uji ni? Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa? Dah kau kata kau nak jadi kekasih. Kalau tak nak jadi kekasih, jangan minta. Jadi macam Fir'aun tu, jadi macam orang kafir. Allah bagi semenang-menang, Allah bagi hidup tanpa sempadan, ikutlah, kau suka hati kau, buatlah. Jadi musuh duduk dalam neraka selama-lamanya besok. Kita ni, sebab tu suruh belajar supaya kita faham. Belajar ni supaya kita faham. Kita tak belajar ni, kita duduk dalam gelap kejahilan. Jahil ni gelap gelemak. Kalau Kelantan kata gelap gelemak. Gelap apa kita nak cakap ni? Gelap gelita. Pekat gelap dia, tak nampak jalan. Gini kita buat ibadat gini. Kita buat ibadat gini. Kita ni nak pergi satu tempat sana tu tempat penuh nikmat, lazat, macam-macam ada situ. Tak ada benda susah kat sana tu. Tapi perjalanan nak ke sini ke situ penuh dengan bahaya, lanun setan, iblis, jembalang tanah, rimau, beruang, lanun, pencuri, penyangak, semua ada. Ni on the way ni.
Jadi bila kita ni jahil, ibaratnya perjalanan kita nak ke situ tu gelap gelamat. Agak-agak ada harapan tak nak sampai tempat senang sana tu? Ha? Dalam keadaan perjalanan dah gelap gelamat, tak nampak apa satu. Lepas tu perjalanan tu pula tadi dah bagi tahu musuh macam-macam perangkap, macam-macam jerangkap ada. Duduk dalam gelap. Macam mana nak sampai situ? Pada adatnya memang tak sampai dah. Kalau dah macam tu lah punya perjalanan, dah lah gelap, musuh pula banyak. Lubang sini, jurang sana, cerun sini, rimau, jembalang tanah, jin iprit, semua ada. Tu ibaratnya kalau kita duduk dalam tapi hati nak pergi tempat senang tu. Jadi selama ni bila kita tak duduk dalam ilmu, kita sedang berjalan dalam gelap tadi. Tiba-tiba datang cahaya. Pum. Nampak segala bahaya. Ya Allah, muju selangkah lagi jadi. Muju datang cahaya ni, nampak dah muju, ya Allah. Itu yang kata ilmu. Itu yang nama ilmu. Maknanya kita ni sebelum kita Allah pilih kita belajar, macam tadilah keadaan kita ni. Dakwah gelap, kita belajar berjalan ikut main rasa-rasa, main agak-agak. Tiba-tiba bila Allah pilih kalian ni jadi penuntut ilmu, tu tadi, pum, cahaya seterang-terang, baru nampak, ya Allah, bahaya rupanya sini. Syukur dah. Cuba kita bayangkan kalau Allah teluh gelapkan gitu, memang tak sampai kat situ. Sebab tu syukur bila Allah pilih kita jadi orang belajar. Dalam keadaan kita duduk dalam gelap gelamat tadi, tiba-tiba datang cahaya yang menyuluh sehingga kita nampak mana tempat yang sepatut kita langkahkan kaki kita, mana tempat sepatut kita elakkan kaki kita. Maka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat ya Allah. Apa yang Allah bagi kita ni boleh duduk dalam majlis ilmu ni lebih daripada harta benda dunia lagi. Tak boleh nak nilai dengan harta kekayaan ni yang Allah sedang bagi kita duduk dalam majlis ilmu, dapat hidayah petunjuk daripada Allah. Sebab tu kena syukur, alhamdulillah ya Allah, muju kau pilih aku. Baru nampak ya Allah. Kau tak tadi dah. Kena rasa macam tu, bersyukur, bertuah, kena rasa seronok. Kena rasa dalam hati, rasa seronok Allah pilih jadi penuntut ilmu. Kena ada perasaan tu. Sebagai tanda kita gembira dengan petunjuk. Rumah kita gelap, tiba-tiba ada lampu menyala, seronok tak? Macam tu lah ibarat. Dulu kita tak belajar, tiba-tiba Allah pilih kita boleh belajar pula. Seronok Allah, alhamdulillah. Tanda kita menghargai benda tu, tanda kita memuliakan, rasa seronok dengan pertolongan Tuhan tadi tu. Kalau kita tak seronok jadi penuntut ilmu ni, maknanya Allah tahu kita tak hargai, kita tak terima kasih dengan suluhan tadi tu. Sedangkan kau duduk dalam perjalanan yang sangat bahaya, gelap gelamat, tiba-tiba Allah dah tolong suluh, kau terima kasih pun tidak. InsyaAllah nampak tak tu Allah sayang kita. Tidak Allah biarkan kita dalam gelap, terjun dalam gaung, kena perangkap sini, kena perangkap sana, terjun dalam gaung, na'udzubillah, tak sampailah tempat nikmat sana tu. Tapi bila dah ada suluhan ni, dah nampak, bila dah nampak, langkah kaki tempat yang nampak dah tadi. Jangan bila Allah dah suluh pun kita saja nak langkah dalam lubang tu, faham? Kalau sebelum ni memang padan patutlah masuk dalam lubang tu sebab gelap. Sekarang Allah dah suluh, dah nampak yang ni sepatutnya aku kena langkah sini. Tapi bila Allah dah suluh kita nak langkah juga dalam lubang tu, nak masuk juga dalam mulut rimau tadi tu, tu tak tahu nak cakap, memang gila lah kita. Memang kita tak waras lah. Allah dah tunjukkan jalan selamat tapi nak masuk juga dalam gaung, memang kita tak sekedik lah, betul? Nak bagi faham perjalanan ibadat ni. Dah memang inilah tujuan kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Sabar. Nabi Rasul tu lagi susah, lagi payah. Kita ni
Tak adalah sampai anak bini kita kena bunuh, laki kita kena bunuh depan mata, kena rebus hidup-hidup depan mata, kena sula hidup-hidup depan mata. Tak ada sampai tu. Masih lagi boleh makan, masih lagi boleh minum, masih lagi boleh duduk berteduh. Cuma nafsu tu yang tamak haloba dengan kesenangan macam-macam. Semua boleh, kalau boleh nak semua senang. Sabarlah, bila Allah sayang hamba dia, Allah akan uji dengan ujian yang berat-berat. Itu tanda Allah sayang dia. Supaya, sebab apa? Hamba ni, bila Allah uji, baru hati dia dekat dengan Allah. Baru hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah bila hati ni selalu ingat Allah, Allah sayang lah dia. Kalau Allah bagi semua yang kita nak, memang kita lupalah jawab. Hati kita jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah. Tak ada pun Allah dalam hati kita tu. Sebab seronok dengan nikmat, apa nak dapat tadi. Dah bila dalam hati tak ada ingat Allah, Allah benci dah kita. Macam mana nak Allah sayang dalam hati tak ada Allah? Itu hikmahnya Allah bagi kita ni ujian berat-berat supaya hati kita ni duduk dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sikit ya Allah, sikit ingat Allah. Bagi menentang, menangkuk, menungging, ingat Allah. Barulah Allah sayang. Dah hati sentiasa ingat Tuhan. Itulah hikmah Allah jadikan susah kat kita ni. Cabaran, halangan, dugaan. Supaya kita sentiasa sabar dan ingat kepada Allah. Supaya hati kita ni sedar bergantung dengan Tuhan selalu. Kena faham. Ni bila Allah bagi ujian macam tu, Allah tak sayang, Allah tak sayang. Allah benci, Allah tak sayang. Yang sayang mana tu? Yang duduk dalam kayu tu Allah sayang. Fir'aun tu, Qarun tu Allah sayang dia. Dah, Allah benci. Ni cuci balik pemikiran kita. Pemikiran kita ni dah banyak dikotorkan oleh kebodohan, kejahilan kita dengan agama. Bersihkan. Nah, ingat perjalanan ibadat begitu dah. Nabi dah pesan dah. Tak ada jalan lain dah. Ni je satu jalan. Nak sampai syurga tadi, kau kena lalu benda yang jalan yang sangat susah. Kau kena lalu. Tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan lain yang aman damai, lenggam kangkung, berseronok, bergembira, ketawa terbahak-bahak nak sampaikan kau dalam syurga. Tak ada. Tak ada. Semuanya penuh dengan pengorbanan. Tu tengok sahabat tu. Bini kena sula depan-depan hidup-hidup. Agama punya pasal. Kena rebus hidup-hidup. Agama punya pasal. Nampak tak? Kita ada sampai macam tu? Tak ada. Tapi kita punya merungut, macam kita kena rebus. Kita punya merungut tu, macam kita kena rebus. Dia punya merungut tu, dia punya tak boleh nak terima tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal jauh lebih ringan daripada apa yang sahabat lalui tu. Nampak tak? Tengok saudara mara kita Palestin macam mana sekarang. Kita je ni pun tak sedar agak. Sebab tu Allah hikmah Allah jadikan macam tu berbandingkan dengan diri kita. Tak apa, cakap ni nak habis dah kejap lagi. Banding. Sebab tu hikmah Allah jadikan senang susah. Supaya kita yang duduk dalam senang ni padukan, padankan. Yang kita nak merungut sangat ni, sampai nak terjun bangunan, sampai nak telan pil mati apa macam-macam ni. Tengok ada kesusahan kita. Allah bagi cabaran macam saudara mara kita tu dekat Palestin tu. Cuba tengok apa dia orang makan, macam mana tempat dia, berapa banyak dah anak bini dia orang tu dizolimi oleh orang kafir. Ada kita alami benda tu? Tak ada. Tapi kita punya merungut tu pun tak sedar agak kita. Nak apa lagi? Makan boleh, pakai boleh, di mana-mana aman, pun tak nampak lagi bantuan, pertolongan Allah, kesenangan atas diri kita. Merungut macam duduk dalam medan perang. Sabarlah. Sabar banyak. Allahu Akbar. Memang nafsu ni memang ajak kita jadi jahat memang.
Kita kena ingat tu, setan nafsu memang nak ajar kita jadi hamba yang jahat dengan Allah, hamba yang tak terima kasih dengan Allah. Ingat tu, setan dengan nafsu memang nak pengaruh kita jadi hamba yang Allah benci. Kena selalu ingat. Sebab tu Allah suruh kita mengaji supaya kita ada ilmu. Ya Allah, aku ni nak ditipu oleh setan supaya aku gini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya. Baik. Inilah dia 8 ta'alluq qudrat atas jalan tafsir, dan mengetahui segala ta'alluq itu tak adalah wajib, tapi tahu tu lagi bagus. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala qudrat dan tidak lemah itu ialah kita fikir ni dalil ni, bukti. Mana bukti yang kita ni percaya Allah tu maha kuasa? Mana buktinya Allah tu maha kuasa, Allah tak lemah? Mana bukti? Ni dalil ni bukti dia. Buktinya mana? Ialah kita fikir dengan akal kita. Jikalau tidak ada di Allah Ta'ala qudrat, kalaulah Allah tu tidak ada qudrat, apa maksud qudrat? Sifat kuasa. Kalau Allah tak ada sifat kuasa, maknanya apa? Lemah lah. Dah lemah lawannya kuasa, kuasa lawannya lemah, betul? Kalau tak hidup, mati. Dia ada lawan ni kan? Hidup lawannya mati. Dengar lawannya tuli pekak. Jaga lawan dia hidup. Jaga lawannya tidur. Jangan tidur. Nak sudah dah. Sikit. Tahan mata kita tu. Kan baca wallahu a'lam. Kau beriak mata. Tadi sebelum mulut tu macam kat pasar. Macam pasar minggu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Automatik. Sabar orang kata nak sudah dah, kejap lagi. Tajuk tengah sedap ni, cakap dengan dia. Kejap lagi. Okey, jadi kudrat maknanya kuasa, lawannya lemah. Jadi akal kita fikir, kalau Allah tak ada kuasa, lemahlah dia. Betul tak? Jadi kalau Allah lemah apa jadi? Maka jika lemah ia Allah, nescaya tidak menjadi, yakni tidak menciptakan ia akan makhluk ni. Kalau Allah tu lemah, Allah tak buat kita ni. Allah tak buat makhluk langit bumi ni, takkan ada langit bumi ni kalau Tuhan tu lemah tak kuasa. Dan iaitu Allah tak buat makhluk, batil. Apa makna batil? Salah. Batil, batal. Salah, tak betul. Allah tak buat makhluk, tak betul. Allah tak buat makhluk, batil, karut, bohong. Murung. Kecong. Sebab apa pula Allah tak buat makhluk? Bohong. Kerana makhluk ini sudah ada. Makhluk dah ada dah. Nak kata Tuhan tak buat makhluk macam mana pula? Makhluk kan ada. Betul tak? Mana makhluk? Kita. Ingatkan bukan. Ada orang kata, mana makhluk tu? Langit bumi. Dia terlupa diri dia makhluk. Bukan main jauh tunjuknya langit bumi. Makhluk. Mana makhluk tu? Langit, bumi. Dan kau? Saya makhluk juga ke? Kita makhluk lah. Ni akal kita ni makhluk lah ni. Pandangan kita ni makhluk lah ni. Pendengaran kita ni makhluk lah. Gerak diam kita ni makhluk lah ni. Jangan ingat makhluk tu yang jauh-jauh. Langit, bumi, bulan, bintang. Nak tengok makhluk ciptaan Allah, kena keluar negara. Keluar duit beribu-ribu. Nak pergi tengok kebesaran Allah je pasal. Tak payah modal. Tak payah modal nak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah. Tak payah keluar modal sampai pergi Tokyo, pergi New Zealand.
Pergi mana dah? Oh, dia kata nak pergi mana? Oh, nak pergi melihat kebesaran Tuhan. Mana? Oh, New Zealand. Oh, jauh nak pergi tengok kebesaran Tuhan. Tak apalah, dia ada modal dah. Tak apa. Kalau nak pergi melancong dengan niat nak melihat tanda-tanda kehebatan, kebesaran, kekuasaan, kebijaksanaan Allah, tak ada masalah. Harus hukum. Allah pun suruh jalan pergi tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita yang tak ada modal ni, tak payahlah nak pergi jauh-jauh. Dekat diri kita ni ada dah tanda-tanda kekuasaan. Tak payah keluar modal sekepeng pun. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala. Jadi dah ada dengan musyahadah. Makhluk ni dah ada dengan musyahadah, makna dah tengok dengan mata dah ada makhluk ini. Macam mana pula nak kata Tuhan tak buat makhluk? Maka tetaplah ada kudrat pada Allah. Makna yakinlah. Kalau begitu, yakin sungguh dah dalam hati kita Allah Ta'ala itu tetaplah ada kudrat, yakni ada kekuasaan pada Allah Ta'ala, dan tidaklah lemah Allah Ta'ala. Apa hukum lemah Tuhan? Mustahil. Apa hukum lemah Tuhan? Mustahil. Apa hukum lemah Tuhan? Mustahil. Apa hukum lemah kita? Haruslah. Lemah kita harus. Lemah Tuhan mustahil. Kuasa Allah wajib. Kuasa kita harus. Inilah yang dipegang dan yang diakui dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Menjadi yang mencipta oleh Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki. Maksudnya apa yang Allah nak, jadikanlah. Walaupun kau tak nak, walaupun kita tak nak, tapi bila Allah nak, Allah buatlah. Siapa kita Allah nak ikut kata kita? Ya Allah, aku tak nak susah. Allah nak bagi susah, ikut dia. Tak ada siapa boleh halang Allah nak bagi kita susah. Siapa boleh halang? Allah nak bagi kita senang, siapa boleh tahan? Nampak tak? Ikut dia. Dia Tuhan. Tuhan macam tu lah sifat dia. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, kamu bebel lah, kamu ngomel lah, lagi Tuhan benci pada kita. Baik, redha, sabar. Mesti ada hikmah ni. Mesti ada hikmah. Allah tak buat sia-sia. Allah kan maha baik, Allah kan maha kasih sayang, Allah kan lebih tahu. Macam tu dalam hati, faham? Ini dah bila dapat kena tak elok, Tuhan naik, Tuhan zolim. Jaga hati-hati, tidak boleh kafir tu, jangan main. Kalau letakkan sifat-sifat kurang tu pada Allah, boleh rosak akidah, jangan main. Tuhan ni zolim buat aku macam ni, jadi kafir, na'udzubillah. Hati-hati, faham baik-baik. Jangan sekali-kali meletakkan sifat kekurangan pada Allah. Di lidah pun tak boleh cakap, dalam hati pun tak boleh. Kalau terlintas tu daripada setan, tolak cepat-cepat. Tidak, Allah maha adil, Allah maha baik. Ada hikmah yang aku tak tahu. Mesti ada kebaikan yang Allah nak bagi. Cuma aku tak tahu sebab aku ni jahil, tak tahu benda akan datang. Tapi Tuhan tu tahu segala-galanya. Sabarlah, nanti akan nampaklah hikmah dia tu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala tiada satu itu yang maha kuasa. Tak maha kuasa atas tiada sesuatu. Kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, dah bila tak ada kuasa, terima je lah, pasrah je lah. Ya Allah, aku pasrah. Ya Allah, aku redha. Mesti ada benda baik yang kau nak bagi. Sebab kau bukan Tuhan yang zalim. Betul tak? Tuhan zalim ke tidak? Tidak. Allah maha adil. Apa maksud adil? Apa maksud adil? Sentiasa meletakkan sesuatu kena pada tempat. Tulis. Sentiasa meletakkan sesuatu kena pada tempat. Tak pernah salah letak. Allah bagi kita sakit hari ni, kena pada tempat.
Cuma kita yang tak faham kena tak mana. Doktor tu bagi kita ubat pahit-pahit, kena pada tak? Betul tak? Dia nak menyembuhkan kita, dia bagilah kita ubat yang pahit-pahit. Kena tak pada tempat doktor tu bagi kita ubat pahit-pahit? Zalim ke adil? Adil lah, walaupun bagi kita ubat pahit-pahit. Budak kecil budak kecil, doktor bagi ubat manis-manis. Zalim ke adil? Kena pada tempat tak? Bagi budak-budak tu ubat, tapi ubat manis-manis, kena pada tempat? Kena. Kita yang tua-tua ni, kita nak minta ubat manis-manis, doktor tak bagi. Ya tu doktor, ada nak ubat yang manis sikit, tekak ni payah nak menelan ni ubat macam ni. Tak ada, masih minta maaf lah, ni semua ubat pahit-pahit ni. Dia baginya kita. Adil tak? Adil. Ya ke? Mulut dia cakap adil, dalam hati mengungut-ungut, menyungut-ungut. Adil, kena pada tempat walaupun pahit, sebab nak bagi kita sembuh sihat. Faham tak? Jadi seronok tak dapat makan ubat pahit? Seronok ke tidak? Kalau tak seronok, mulai sekarang kena tukar. Kalau sekarang selama ni tak seronok, kena tukar kepada seronok. Sebab apa? Memandang kebaikan lepas daripada tu. Jangan pandangkan ubat tu. Jangan pandang ubat tu. Memang pandang ubat tu memang tak sedap, memang tak seronok. Pandang selepas daripada makan ubat tu. Yang tak berjalan, boleh berjalan pada adat lah, bukan ubat tu, faham? Ni kita cerita hukum adat ni. Makna asbab telan ubat yang pahit, bukan nak main makan pahit, bukan main tadi. Kalau sini kata pahit nak mampus, kata dia. Kau main pahit nak mampus ubat tu, bukan main lagi. Tapi asbab ditelan tadi, daripada yang kaki tak boleh bergerak tadi, boleh berjalan. Tilik kepada kesenangan tu. Jangan pandang ubat tu memang baik, tengok kesenangan selepas daripada tu. Jadi nanti kita akan seronok nak telan ubat tu, walaupun yang pahit, kita rela nak telan. Macam itulah ujian dalam hidup ni, faham tak? Jangan pandangkan ujian yang berat tu, pandang selepas daripada tu. Sabar ni memang pahit, sabar ni. Tapi kalau kita sanggup telan sabar ni, kita akan dapat kesenangan selepas daripada tu. Boleh faham? Tapi kalau tak sanggup nak sabar, ibaratnya kita tak nak makan ubat pahit tadi. Duduklah dalam kesusahan, duduklah dalam kesakitan selama-lamanya. Itu kiasan yang ulama buat supaya kita ni mudah nak faham. Tapi bagi orang yang tak kenal doktor, dia akan kata doktor tu zalim. Ni apa doktor bagi ubat pahit-pahit ni? Patut dah bagi ubat pahit, di punggung aku dicocoknya dengan jarum. Jahat betul doktor. Dia tak faham, dia tak kenal tu doktor tu. Tapi bagi orang yang tahu, yang faham, terima kasih doktor. Terima kasih. Dengan cucuk punggung tadi, terima kasih. Bagi telan ubat pahit, terima kasih daripada doktor. Sebab apa? Dia kenal dan dia faham. Dia tahu yang doktor bukan nak buat naya dengan dia. Dia tahu yang doktor tu sedang nak buat baik dengan dia. Faham tak? Sebab tu dia terima kasih. Macam itulah hamba yang kenal Tuhan. Bila Allah uji dia dengan berat-berat, dia kata Alhamdulillah ya Allah. Tapi orang yang tak kenal, jadi macam ni. Ya Allah, kenapa aku buat macam ni? Ya Allah, kenapa? Ya Allah, kenapa? Tak kenal Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah baiki kita semua. Amin ya Rabb. Maka nyatalah pada ayat itu bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini, dan ianya Allah ada sifat kudrat, artinya sifat berkuasa, tidak lemah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah beri manfaat. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian yang hadir, yang mengikuti, diampuni, dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ibu ayah kita, sama ada yang hidup lagi ataupun yang dah tak ada, masuklah dalam doa tu sekali semua. Adik-beradik kita, kawan-kawan kita, semuanya tak terkecuali orang yang baik dengan kita, orang yang tak baik dengan kita, masuk semua. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah, selalu dipilih duduk dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ilmu ni kita sentiasa mendapat suluhan daripada Allah.
Ta'ala tadi yang dinamakan hidayah, petunjuk tadi. Kalau dulu tak nampak, ni nampak dah. Kalau dulu gelap, sekarang terang dah. Kalau dulu tak tahu nak langkah belah mana, ni dah ada suluhan tahu dah nak letak kaki di belah mana yang sepatutnya. Nah, itulah ibaratnya. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa memberi taufik kepada kita, membimbing zahir dan batin kita menjadi hamba yang bertakwa, baik laki-laki, baik perempuan, baik tua, baik muda. Mudah-mudahan bila kita mengaji ni, mudah-mudahan jadi asbab kalau suami bertambah jadi suami yang bertanggungjawab baik, yang isteri bertambah jadi isteri yang taat, yang solehah, bertakwa. Kalau kawan-kawan jadi kawan-kawan yang bertambah baik, yang bertambah ikhlas. Itu faedah daripada belajar. Mudah-mudahan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kalau mata kita selama ni jahat, jadi mata yang baik. Kalau telinga kita ni jahat, jadi telinga yang baik dah. Kalau dulu nanti nak dengar rahsia orang, suka dengar, sekarang ni jadi takut, jadi benci, jadi rimah nak dengar. Itu menunjukkan ada faedah dah. Itu menunjukkan ada faedah dah ilmu tu. Tapi kalau kita dah mengaji masih lagi seronok nak tadah dengar, itu belum lagi. Maknanya ilmu tu tak ada manfaat. Na'udzubillah min zalik. Kalau tanda-tanda ilmu yang kita dah belajar tu memberi manfaat. Kalau sebelum ni kita memang duduk nanti je nak dengar cerita yang jahat-jahat tadi, tapi bila hati dia dah baik, dia jadi benci dengar. Jadi takut dia, aku tak nak dengar. Dia jadi tak nak. Dia jadi tak nak. Bukan buat-buat, hati dia tak nak dah benda tu. Itu tunjuk hati dia, insya-Allah dah ada nur dalam hati dia, insya-Allah. Kalau tak ada lagi, kita kena sedih. Kenapa aku ni mengaji tapi telinga aku ni masih seronok nak dengar benda-benda macam tu. Kena sedih tu sepatutnya. Sebab kita tak dapat lagi benda mulia-mulia yang orang lain dapat. Kita tak dapat lagi hati yang macam tu. Padahal kita mengaji dah. Jadi tapi tak dapat macam tu. Kena sedih. Faham tak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana fatih lana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri wa sabaka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Terima kasih semua, insya-Allah. Jumpa lagi. Mana kau? Depan mana ke? Depan di mana? Depan malam tinggal kita itu. Suruh semalam? Macam? Masya Allah, jauh Pagi yang putih tu kan. Boleh tinggal kita itu. Baik. InsyaAllah. Pakcik, doa saya je. Doa saya pakcik. Doa saya banyak. Doa saya pakcik. Doa saya. InsyaAllah. Sama-sama pakcik. Doa saya pakcik. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya. Apa dia tu? Macam mana yang dikatakan menolak takdir? Menolak takdir? Dia tak boleh terima takdir ya? Dia salahkan Tuhan. Disalahkan Tuhan. Kenapa buat macam ni ya Allah? Kenapa bagi aku susah? Aku tak boleh terima. Dia tak boleh setuju, hati dia tak redha. Dia tak redha. Kalau Allah jadikan dia sakit, dia tak redha, dia tak setuju. Tu nama tak boleh terima takdir. Dia kalau boleh terima takdir, alhamdulillah ya Allah, pasti ada hikmah. Tu nama terima. Faham tak? Tu tak boleh terima takdir. Kenapa buat macam ni ya Allah? Aku tak boleh terima. Kenapa kau tak boleh terima? Itu ketetapan Tuhan. Kadang orang kita cakap macam contohlah, saya bagi contoh saya lah. Ada orang melamar saya kan. Lepas tu saya tolak. Nanti orang bercakap awak tolak takdir. Dah, itu lain. Takdir orang tu lah yang cakap. Bukan dah. Doa saya pakcik. Amin ya Rabb. Moga sihat afiat. Okey bang, sama-sama bang. Lepas ni mana? Program ni lah. Acara bebas lah. Acara bebas. Amin ya Rabb. Terima kasih doa. Sihat semua, insya-Allah sihat semua. Amin ya Rabb. Sihat semua, insya-Allah. Terima kasih doa.
Sakit hati nak luar, jangan luar kat orang, luar kat Allah. Ngadu dengan Tuhan. Ngadu dengan Allah. Ngadu dengan orang ni jangan nanti jadi dosa, nanti jadi aib. Sabar ni mana tahan mulut kita daripada mengadu kepada selain Allah, kecuali orang yang kita nak adu tadi tu kita nak minta nasihat daripada dia. Tapi kalau semata-mata nak cerita, nak mengadu, jangan. Nanti takut jadi aib. Orang ni, kawan-kawan ni, bila dia baik dengan kita, dia akan jaga rahsia kita. Bila besok ada perselisihan, maka di situ nanti aib-aib kita, rahsia kita semua dia ceritakan. Sebab tu kita ni jangan cerita hal kita pada orang yang bukan-bukan. Jangan. Waktu orang baik dia akan jaga rahsia kita, waktu bergaduh nanti semua aib kita disebarkan. Jangan. Luah pada Allah. Ya Allah, gini. Luah kepada Allah. Ataupun pada orang yang kita boleh terima nasihat. Minta nasihat daripada dia. Kita ceritakan masalah kita sebab nakkan petunjuk nasihat daripada dia. Tu tak apalah. InsyaAllah. Tapi orang yang hebat-hebat tu dia tak cerita dengan orang. Orang yang hebat-hebat dia tak cerita dengan orang. Dia ngadu hanya pada Allah je. Sebab Allah yang aturkan masalah tu dalam hidup dia. Allah yang peruntukkan masalah tu, cabaran tu dalam hidup dia. Sebab tu sebelum dia mengadu, Allah dah tahu dah sedia kala lagi. Dan Allah Ta'ala tu memberi kesan, Allah Ta'ala tu memberi bekas. Kalau kita ngadu dengan orang ni, orang boleh setakat dengar je. Dia tak boleh memberi pertolongan. Tapi kalau Allah Maha Kuasa memberi bantuan, pertolongan, jalan keluar untuk kita. Tapi kalau kita nak bertanya kepada orang lain dengan niat nak memberi nasihat, minta nasihat tu tak ada masalah. Minta nasihat tu tak ada masalah. Lupa itu. Okay, insya-Allah. Insya-Allah. Kita jumpa lagi mudah-mudahan. Terima kasih. Sabar. Nafsu ni memang kena sabar, kena tahan kuat-kuat. Yang ingat nikmat yang Allah janji atas orang sabar. Ingatkan azab atas orang yang tak sabar. Kalau kita tak sabar, apa azab Allah atas kita? Kalau kita sabar, apa kebaikan yang Allah bagi pada kita? Ingatkan macam tu. Jangan orang hina kita, jangan doa yang baik-baik. Dia hina kita tu sebab dia tak dapat hidayah, dia tak dapat petunjuk. Kita pun macam tu. Kalau Allah tak bagi kita taufik hidayah, kita pun akan hina orang, kita pun akan sakiti orang, kita pun akan zalimi orang. Orang lain pun sama macam kita sama-sama manusia. Kita ni boleh jadi baik asbab taufik daripada Allah. Kalau kita tak dapat taufik daripada Allah, kita tak boleh jadi orang baik. Orang lain pun sama. Bila dia duduk dalam keadaan begitu, menunjukkan dia tak dapat pertolongan daripada Allah. Maka kita doakan, ya Allah bagi taufik kepada dia supaya dia jadi orang baik. Macam tu yang Nabi ajar kita. Macam tu. Nabi tak ajar kejahatan tu dibalas dengan kejahatan. Nabi ajar kita jadi umat yang banyak sabar, doakan orang lain. Itu cabaran Allah Ta'ala bagi. Daripada situlah nanti makin banyak sabar hamba, makin dia dikasihi oleh Allah. Kalau kita minta maaf tapi orang tu tak maafkan, tak ada masalah. Nanti dia akan ditanya oleh Allah, kenapa tak maafkan orang lain yang dah minta maaf? Urusan kita selesai. Bila kita minta maaf, urusan kita selesai. Bila kita minta maaf, urusan kita selesai. Kalau orang lain tak nak maafkan, itu nanti dia akan disoal oleh Allah. Gitu. Kita dah minta maaf, maknanya kita dah buat apa yang Allah suruh. Sifat minta maaf ni sifat yang dipuji oleh Allah. Walaupun kita berada di pihak yang benar, kita minta maaf, itu yang terlebih mulia sekali. Itu akhlak baik, akhlak terpuji. Allah redha, Allah seronok dengan orang yang macam tu. Adapun orang yang tak nak memaafkan kerana ada dendam, dia dibenci oleh Allah kerana dalam hatinya masih ada dendam. Sedangkan kita pun banyak buat dosa, banyak buat silap, hari-hari lawan Tuhan, hari-hari lawan Allah.
pun Allah maafkan kita, pun Allah tolong kita, pun Allah bantu kita makan, minum dan sebagainya. Sedangkan kejahatan kita pada Allah tu lagi banyak daripada kejahatan orang pada diri kita. Tapi kenapa Allah Ta'ala masih lagi nak memaafkan kita, bagi pertolongan kepada kita, walaupun kita tak solat, kuat mengumpat, dedah aurat, Allah tetap bagi kita makan minum, selamat pergi kerja, pergi balik. Nampak tak tu? Jadi bandingkan, kenapa pula kita ni yang mana manusia tak adalah banyak sangat dosa yang dibuat dengan kita tu, tapi kita sampai jadi pendendam, sedangkan kita dengan Allah lagi banyak dosa. Allah lah yang terlebih sepatutnya kita taat, kita jaga. Tapi dalam keadaan hak Allah Ta'ala yang begitu, kita langgar hari-hari, pagi, petang, siang, malam kita buat benda yang Allah benci. Jadi seolah-olah kita menyakitkan Allah Ta'ala tu dengan dosa dan maksiat kita. Tapi Allah tetap bagi kita makan, minum, layan kita dengan baik, bagi kita nikmat. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Nampak tak tu? Tapi bila orang yang ada buat salah silap dengan kita, jadi seolah-olah macam kita ni yang lebih besar pangkat darjatnya. Betul-betul, jangan jaga silaturahim. Kita minta maaf tu sebab nak eratkan silaturahim. Orang tak nak maafkan, tak ada masalah. Itu nanti dia jawab dengan Tuhan. Doakan dia sebagai diberi taufik. Doa berdoa, jangan lupa. Doa berdoa, saling mendoakan. Ingat, kita boleh buat baik semata-mata Tuhan tolong. Orang lain tak buat baik sebab dia belum dapat taufik daripada Allah. Ingat tu satu tu. Sebab tu jangan jadi pendendam, jangan. Allah boleh pusingkan keadaan kita yang sekarang ni. Contohnya duduk di tempat yang baik, Allah boleh pusingkan kita jadi orang yang 2-3 kali ganda jahat daripada dia. Dan Allah boleh pusingkan dia jadi orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kena ingat tu. Kita jangan sombong. Ingat dalam hati segala kebaikan yang kita ada ni semata-mata pinjaman rahmat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala dekatkan kita dengan orang-orang yang tak baik, tu sebenarnya ujian daripada Allah nak melihat hati kita sombong ataupun tidak. Orang yang duduk dalam ujian, duduk dalam maksiat pun ujian. Orang yang duduk dalam taat pun ujian. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Sama-sama insyaAllah. Sama-sama.